Itu sampai tajuk mana ya? Itu sampai bab nak bab bertaubat itu kan? Ustaz buku nak mana yang kata nak buat klinik kesihatan. Kenapa? Oh, ya. Bulan depan. Boleh tak? Bulan depan. Aku nak buat tanya Nabila, dia tak tahu. Kita kena tanya Ustaz. Ya. 10 penuh Tak boleh, nanti saya cuba adjust. 10 atau November lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam kuliah duha kita. Pertama-tamanya minta maaf banyak-banyak bila dapat tahu ada 5 boleh tu kan. Buku yang nak buat tu dia bukan hanya tutup hari Ahad, kedai tu pun dah tutup. Tapi dia kata dia buat, dia kata dia buat, dia akan buat. Jadi saya tak payah tunggu kuliah akan datang, saya akan tu hantar ke Puantik lah. Ya, Puan Najati untuk bagi siapa yang nak bagi senarai nama, tak adalah buat sampai 3-4 kali. Kalau ada lagi yang belum bagi kan, kita buat sekali. Dia pindahkan mesin itu ke rumah, dia buat ke rumah sekarang. Jadi adalah dia ada master copy tu dekat dia kan, saya suruh dia buat. Tapi semalam memang dia tak ada lah hari Ahad kan. Tapi insyaAllah saya cuba secepat mungkin. Hari itu kita tajuk bertaubat kan. Tajuk bertaubat, yang mana bertaubat ini juga adalah merupakan disebutkan sebagai disebutkan oleh Imam Malik sebagai satu juga cara kita berhijrah, berubah pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih baik. Iaitu kita berubah daripada keadaan kita berdosa kepada keadaan yang tidak berdosa. Itulah kata hijrahnya. Dan ada yang tanya, kalau orang tu betul lah kita taubat kan, kita taubat lepas tu kita buat dosa balik, lepas taubat buat dosa balik kan. Jadi adakah dengan sewenang-wenangnya Allah terima taubat dia? Itu soalan dia. Jadi senang je, tanda-tanda orang tu taubat yang diterima adalah dia akan rasa mudah untuk beribadah. Dia tak ada rasa nak ulang balik dosa-dosa yang lama yang dia pernah buat kan. Jadi tidak sewenang-wenangnya. Jadi dia mesti menyesali perbuatan dia. Tapi barang siapa yang bertaubat sekadar dia bertaubat sahaja, tapi lepas tu buat dosa balik dengan sengaja lah kan. Macam kisah ada, kita tengok ada setengah orang Arab, dia datang Malaysia kisah pendek, kemudian ikan babi semua tu. Lepas tu bila tanya dia tak apa, dia balik nanti dia boleh taubat ke Makkah kata. Boleh taubat dia cakap. Jadi ayat yang macam tu itu melambangkan orang tu cuba memain-mainkan Allah ni. Tu tak boleh. Dia mesti timbul rasa keinsafan dan dia memang cita-cita dia tak nak buat lagi. Itu baru betul-betul taubat. Kan dan taubat tak nak jumpa dia lagi dah. Sebab apa? Rasa sorry jumpa orang tu kat macam tulah. Orang tu dah selalu konorkan dia kan. Taubat dan tak nak jumpa lagi dah. Makna apa? Taubat tu maknanya betul-betul tak nak ulang dah. Tak nak ulang ya. Jadi kita sambung bab 9, mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Bila sebut tentang sayang pada Nabi, macam mana nak tengok tanda-tanda sayang ke Nabi. Tanda sayang ke Nabi ni ada dua perkara, kan? Ada dua perkara. Apakah dia? Tunggu selepas ini. Wah, sebab dia rajin menyalin dia, kan, saja biar nota tu tergantung sekejap, kan. Tapi betul, bila sebut tentang kecintaan pada Nabi, tak ada siapa lagi dah yang layak kita cintai. Malahan Nabi sebut, kan, Nabi sebut belum sempurna keimanannya seseorang mukmin tu selagi mana dia tidak mengasihi aku melebihi dia mengasihi anak-anak, keluarga dia, kedua ibu bapanya. Nabi kata mesti Nabi juga yang nombor satu. Jadi bukanlah bermakna dengan kita sayang Nabi maka kita tinggalkan yang lain. Tak. Macam tu juga kita kata kita cintakan Allah sebab Allah sayangkan kita, kan. Kita menyembah Allah Ta'ala. Jadi penyembahan kita tu jadi dusta apabila kita buat sesuatu perkara yang bertentangan, berlawanan daripada apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah suruh semayang, tak semayang, kan. Tengok Siti Zulaikha yang berkahwin dengan Nabi Yusuf, kan. Nabi Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya. Bila kahwinnya dia mengurungkan diri dia dalam bilik dia sebab dia bimbang kalau dia terpandang wajah suami dia akan melekakan dia daripada kecintaannya kepada Allah. Macam tu benarlah. Kita lelaki kita handsome pun tak adalah sampai tahap tu. Sampai tu tahap nyampah pun ada, kan. Dan, tapi makna kata kita tak adalah sampai macam tu. Tapi Nabi Musa lain, tapi punya nak jaga sampailah Allah turunkan wahyu kepada Nabi Yusuf supaya bersama dengan isterinya sebab Allah nak kurniakan zuriat sebagai pengganti kepada Nabi Yusuf. Barulah. Sebab apa? Itu pun dia bersama dengan Nabi Yusuf sebab Allah suruh. Macam tu juga lah kisah macam saya sebut tentang hijrah Nabi baru-baru ni. Kita cerita pasal hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah. Bila Allah suruh dia berhijrah, tak ada Nabi persoalkan. Kenapa pula orang banyak nak bunuh aku ni? Orang depan rumah ni tentera kafir Quraisy dah standby nak bunuh aku. Kenapa lah kau suruh aku berhijrah pula? Tak, Nabi tak tanya, tak persoalkan sebab Allah suruh. Macam tu juga dengan perintah-perintah Allah dan Rasul. Kalau kita betul-betul kita mengaku ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul, maka usahlah dipertikaikan. Ada orang hari ini belajar terlebih-lebih tinggi, semua nak dipertikaikan. Dalam Quran tak ada sebut pun. Dalam Quran hanya sebut labuhkan pakaian, dia tak ada sebut tutup aurat pun. Ayat ni. Orang yang mula mencabar, kan. Sedangkan tu sebab Nabi kata aku tinggalkan Quran dan sunnahku. Quran ni ibarat orang kata ibarat manual dia, tetapi hadis dan sunnah Nabi ni adalah bagi menggambarkan juga, malah perlengkapkan lagi apa yang ada di dalam Quran. Terdapat dalam kisah bahawa seorang lelaki melihat sejenis makhluk yang amat mengerikan. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Makhluk itu menjawab, akulah amalmu yang buruk. Nampak dia. Lelaki itu bertanya, apakah caranya agar aku dapat selamat dari engkau? Makhluk itu menjawab dengan membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak selamat daripada amal yang buruk adalah dengan cara selawat kepada Nabi. Kan kita pernah belajar dalam bab yang awal bagaimanakah orang yang berselawat kepada Nabi ini. Apa maksud selawat? Ulang balik. Kita ulang kaji balik. Apa maksud selawat? Sudah memuji, apa lagi, macam-macam jawapan ni. Saya ceramah dekat satu masjid kat ni 9 tu surau tu. Makcik tu jawab, selawat apa selawat? Selawat lah, tanya pula. Dia pernah marah lah saya tanya, salah pula saya tanya. Padan muka dan siapa suruh tanya, kata kan. Selawat ini adalah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Ingat tu. Selawat kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu sebab Nabi sebut, sekali kamu berselawat kepada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Makna selawat itu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Jadi rugilah kita kalau tak selawat. Sekali kita selawat, Allah perintahkan malaikat yang besarnya kepala di bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur. Jumlah makhluk yang ada dalam dunia ini. Macam itulah besar malaikat yang digambarkan. Sekali salat pada Nabi,
Allah perintahkan malaikat ini menyelam ke dalam kolam nur arasy Allah, berkeluar dari kolam, dia mengibas-ngibaskan sayapnya, tertitislah satu titisan nur daripada kolam tu pada setiap bulu yang banyak menyamai jumlah makhluk dalam dunia ni. Setiap satu titisan itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk umat Muhammad sampai hari kiamat. Tu dengan tahap sekali selawat. Itu sebab nama kitab ni Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa, bagi cerita gembira je. Allah, tak sangka macam tu banyak pahala selawat kan. Tapi macam tu agak malih selawat kan. Tunggu terperanjat baru selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik terperanjat tengok lelaki balik napik sekotul kan. Yang seorang tu astaga lagi tak berguna, astaga tu kan. Seorang tu lah OMG, la ilaha illallah, parah tu kan. Jadi daripada macam tu baik selawat kepada Nabi, lazim kan. Ni alah apa nama tu, Allah dakut pula bukan. Apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat ya, dia dah lazim kan. Minum pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak ambil cawan, nak tuang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, amalkan. Parah. Nak peluk suami Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh. Nak dukung dengan cucu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cucu dan contoh kan. Macam tu lah kan? Untuk melazimkan selawat kan. Jadi nak selamat daripada amal yang buruk adalah berselawat banyak-banyak ke atas Nabi.